Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah Subhanahu wa taala fil kitabil aziz wa a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Ila man aba ya Rasulullah, ila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dia bukan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Sia, ahli tuan-tuan sesurau, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan kita pada malam ini dan kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan yang mana di dalamnya ada satu peristiwa penting, peristiwa agung, yaitu hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang kita perlu cinta, kasih dan sayang lebih daripada apa pun yang ada melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu selagi aku tidak dicintai lebih daripada dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan keseluruhan manusia. Tidak sempurna iman seseorang
selagi baginda Nabi SAW ini kita tidak cintai dia, ya, lebih daripada cinta kita pada diri sendiri, pada kedua orang tua dan juga pada semua manusia. Makna yang perlu kita cinta, yang kita sayang, nombor satu ialah Nabi SAW, baru iman kita sempurna. Sekiranya kita meletakkan selain daripada baginda Nabi SAW, iman kita tidak sempurna. Iman ada, tapi tak sempurna. Dan baginda Nabi SAW ni tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala beritahu, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak aku jadikan engkau, wahai Muhammad, illa melainkan rahmatan, untuk menjadi rahmat lil alamin, seluruh alam. Baginda Nabi SAW ni diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan dia untuk mendapatkan kita ni dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua alam, alam manusia kita dapat rahmat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam haiwan, alam jin, alam yang kita nampak, yang kita tak nampak, semua keseluruhannya mendapat rahmat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallam tuan-tuan semuanya sempurna. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri baginda Nabi sallam ni tuan-tuan mulia, keseluruhannya hasanah, kebaikan. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, segala apa pun yang fizikal, yang nampak, akhlak baginda Nabi SAW, percakapan dia, dakwah Nabi SAW, ibadah baginda Nabi SAW, semuanya ialah kebaikan. Apa pun semuanya kebaikan. Tak ada pada diri Nabi SAW itu satu pun keburukan, tak ada. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Akhlaknya, cakapnya. Baginda Nabi SAW akan mendahulukan salam sebelum orang lain bagi salam. Kalau dia jumpa orang, dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Dia akan dulu bagi salam. Ada sampai satu orang sahabat ni tuan-tuan mulia, dia nak buat kejutan. Kan? Duduk belakang bangunan, baginda SAW melalu. Dia punya kejutan, dia nak, bila dia jumpa, dia bagi salam. Tapi bila dia keluar, Nabi SAW, Assalamualaikum. Nabi SAW bagi salam. Sebab itu kelebihan baginda Nabi SAW, tuan-tuan mulia, dia bagi salam. Kita bagi salam juga. Tapi bagi salam pada orang yang kita kenal. Lebih-lebih lagi pada orang yang ada pangkat kedudukan. Kan? Assalamualaikum. Biasalah dengan pengurusi surau kan. Kena bagi salam panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Penuh. Kalau kawan-kawan, salam. Macam tu je. Kan? Bagi salam kat WhatsApp pun, pendek je. ASLM. Kadang SLM. Kadang-kadang SA. Tak tahu apa pun. Kawan. Tapi kalau dengan orang lain, nak bagi tahu dengan ustaz, kena panjang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia panjang. Ada lagi ayat Quran lagi. Tulis Arab. Lepas tu, bahasa Melayu. Lain. Kita pilih-pilih. Baginda Nabi SAW, jumpa sahabat pun, dia Assalamualaikum. Dia akan mendahului salam. Dan baginda Nabi SAW, bila dia cakap dengan orang, dia akan tengok muka dia. Dia tak macam kita. Kita ni kalau cakap dengan satu orang, lepas tu bini kita panggil, kita tengok muka bini kita. Yalah, siapa berani tak tengok muka bini? Tuan-tuan berani? Tak berani tuan-tuan. Pengerusi surau dengan bini kita. Agak-agak kita cakap tengok muka siapa? Pengerusi surau ke bini kita? Bini kita. Nanti nak balik kan? Yang ada bini, yang tak ada bini, tak payah cakap apalah. Terus medang pun tak apa. Yang ada bini. Kan? Hebat macam mana pun tuan-tuan, kita dengan bini tu memang kita habis. Biasanya. Letaklah macam mana mat kilau kita 8 kali tengok pun. Kan? Ni kita. Nabi SAW bila bercakap, dia akan melihat kepada siapa yang dia cakap. Dia cakap. Bila satu orang lagi tegur dia nak cakap, dia akan memalingkan muka dan keseluruhan badannya untuk bercakap, berkata-kata kepada orang yang lain. Dia tak cakap sekali serentak 2-3 orang sekali sama. Kau boleh, ya kau tak. Dia tak. Dia satu kali cakap, habis. Dan Nabi SAW dia akan cakap, dia ulang-ulang.
Supaya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dia faham. Dia jelas dapat diulang. Kalau tuan-tuan ingat lagi minggu lepas atau 2 minggu lepas khatib Jumaat khutbah dia cakap pasal Nabi SAW dia akan bercakap ulang-ulang 3 kali. Benda yang dia cakap dia akan ulang. Kita terbalik. Kalau kita cakap kita suruh orang lain ulang. Aku cakap apa tadi? Kita cakap suruh orang lain ulang. Nabi SAW cakap 3 kali ulang-ulang. Dia sendiri cakap dia ulang 3 kali. Kita sendiri cakap minta orang lain ulang. Tuan-tuan faham atau tak faham? Kan? Biasa bini kita suruh, bang, nanti balik kicap, santan, kelapa, semua cakapan. Abang, ulang saya cakap apa? Bini kita suruh kita ulang. Sepatutnya dia cakap 3 kali. Biar faham. Macam itulah sepatutnya. Nabi SAW, akhlak dia tuan-tuan dia, semua sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semuanya kebaikan. Tak ada satu pun. Satu tempat pun tuan-tuan dia yang ada keburukan ataupun kekurangan pada Nabi SAW. Tak ada. Nabi SAW dia cakap dia keluar nur, cahaya daripada mulut dia. Sahabat Nabi SAW tuan-tuan dia pagi-pagi tuan-tuan dia memang sengaja nak tengok muka Nabi SAW. Pagi-pagi bangun tu sebelum subuh, pagi-pagi datang semata-mata nak tengok muka Nabi SAW. Kita bangun pagi-pagi nak tengok muka imam kadang tak nak. Bukan sini, tempat lain. Geram je tengok imam kan. Asal imam tu datang, selipar aku mesti imam tu buat balik. Sebab imam ni dia pelupa, dia buta warna. Bukan imam sini. Yang macam okey, ni contoh. Ya, dia bawa sipar hitam, balik sipar biru. Kan lebih kurang, pagi subuh kan lebih kurang. Ni contoh. Nabi SAW tuan-tuan yang mulia, tu dia punya kehebatan. Banyak lagi Nabi SAW. Orang yang akan memaafkan orang. Pertama-tamanya yang akan memaafkan ialah Nabi SAW. Orang buat salah, Nabi SAW minta maaf. Dia buat salah, dia minta maaf. Orang lain salah, dia minta maaf. Dia memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Orang minta maaf dan dia memaafkan. Itu akhlak Nabi SAW. Sempurna. Contoh Nabi SAW kita tuan-tuan dia, Allah Taala beritahu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul in kuntum, katakanlah, in kuntum, kalau kamu nak berjaya, nak bagus, nak dicintai Allah Taala, tuhibbunallah, nak dapat cinta Allah Taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Kita nak berjaya, nak dapat cinta Allah Taala, nak tahu Allah Ta'ala suka pada kita, tuan-tuan, tak ada cara lain melainkan kita kena ikut cara Nabi SAW. Pada masa bila kita nak ikut cara Nabi SAW? Masa kita hidup. Kalau kat surau ni saya tengok memang kadang-kadang Pak Kiai dengan Ustaz bezanya tak banyak. Sebab boleh katakan banyak Pak Kiai sini. Ini surau lain macam sikit, angker. Kalau bahasa Jawa cakap angker. Dia punya pakai jubah, pakai serban ni, ahli karya dia lain macam. Ustaz kadang-kadang pun tengok, dia macam angker. Kan? Tapi masa ni lah nak buat. Masa ni lah nak amal. Masa ni lah nak hidupkan sunnah. Masa ni lah kita nak bersugi. Masa ni kita nak pakai jubah. Masa ni nak pakai serban. Masa ni nak pakai kurtah. Masa ni kita nak pegang tasbih. Masa ni lah tuan-tuan. Tak ada masa lagi dah tuan-tuan. Bungkus, masuk dalam, settle, selesai masalah. Tak apa pun tak ada buat. Masa kita hidup, tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan macam inilah kita nak buat. Malu nak buat, sampai bila pun akan malu. Masa ni lah kita nak buat. Belajar buat. Belajar pakai. Tak apa walaupun orang cakap, alah kau bukan imam pun nak pakai serban. Tak apa tuan-tuan, kita niat nak wujudkan sunnah. Sementara hidup. Sebab besok kita mati, kapan pun diserbankan juga. Letak atas bunga. Dia ada bunga. Kan? Satu bila kita mandikan jenazah, mayat, dia panggil diserbankan dia. Yang laki-laki tu diserbankan dia. Betul Pak Haji ya? Ni pakai serban. Dah tak ada dah baru pakai serban. Masa ada tak nak pakai? Rugilah tuan-tuan. Bukan nak tunjuk alim, baik, bagus. Bukan. Nak belajar hidupkan sunnah semasa hidup. Mudah-mudahan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak berjaya, ikut aku, kata Nabi SAW. Tak ada nak cara lain. Mainkan Nabi SAW ikut cara dia. Suatu tuan dia dalam hadis
yang saya bacakan di awal pembukaan tadi tuan-tuan yang mulia kan, Nabi SAW beritahu kan, semua umatku kan, semua umat. Semua umat Nabi SAW ni dia akan masuk ke dalam surga. Sahabat tanya, adakah orang yang tak nak masuk dalam surga? Nabi SAW beritahu, orang yang ikut aku. Kan? Orang yang ikut aku, kata Nabi SAW, orang yang ikut aku masuk surga. Orang yang tak nak ikut aku, dia tak masuk surga. Sebab tu tuan yang mulia, kita kena ikut. Walaupun benda tu kecil. Kan? Benda itu benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak biasa. Sebab tu tuan yang mulia, dalam kehidupan kita yang sementara ini, tuan yang mulia, sejauh mana kita nak bawa kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan kita. Cara Nabi SAW dalam kehidupan cara hidup kita. Kita kena bawa. Baik tuan-tuan, saya nak ingin berkongsi kepada tuan-tuan berkenaan dengan ada 5 keistimewaan baginda Nabi SAW berbanding rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang terdahulu. Ada 5. Ya. Saya baca matanya. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam sirah Nabi SAW menyebutkan beberapa keistimewaan Rasulullah SAW dibanding utusan yang lain. Penjelasan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW berikut. Daripada Jabir Ibn Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum aku. Nabi sebelum ni semua tak dapat. Melainkan Nabi SAW. Ya. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku daripada jarak sebulan perjalanan. Apa maksud ni tuan-tuan mulia? Baginda Nabi SAW ni tuan-tuan yang mulia, Allah anugerahkan dia satu kehebatan. Bila Nabi SAW ni tuan-tuan yang mulia ingin dia jadi pahlawan, ingin menyerang sesuatu tempat, satu kawasan, satu kaum, yang mana kaum itu menentang baginda Nabi SAW atau mereka tidak mau mengikut dakwah yang Nabi SAW sampaikan kepada dia. Maknanya mereka ini cuba melawan Nabi SAW dalam perang. Allah Ta'ala akan campakkan rasa takut kepada musuh Nabi SAW itu 1 bulan sebelum perang, dia tak takut dah. Musuh nak perang, nak menyerang Nabi SAW, dia ada rasa takut. Macam kita ni, kita ada rasa takut bila kita cakap, minggu depan Isnin, tuan datang nak buat temu duga. Nak temu duga. Kan? Temu duga imam. Imam, memang dah kerja imam, tapi kena temu duga takut. Kan? Imam nak temu duga, rasa saya agak macam ni. Sehari semalam tu hafal Quran, kan? Surah Sajadah, surah-surah Juz'ul Amma, doa masuk tandas, keluar tandas, kan? Doa kunut panjang, doa kunut pendek. Semua baca. Sebab apa? Walaupun imam dah, ustaz dah, rasa hebat dah, ngajar dah, bagus, tapi bila panggil temu duga rasa takut. Itu contoh tu rasa takut yang kita takut. Kan, macam tuan-tuan dulu nak nikah kan takut. Dulu, masa mula-mula nak nikah tu, kan rasa takut. Ke tak takut? Ke tuan-tuan menakutkan orang? Takut. Kita rasa nervous, dubdap kan, macam mana nak cakap, nak nafas kan. Aku terima nikahnya kan. Dah lah nama bini panjang. Kalau namanya Tun bin Abu senang. Nama orang sekarang perempuan panjang-panjang, dia 3. Dia ada saktah. Nur Ain Sazrin bin Muhammad. Bapaknya pun panjang. Kan? Nak ngafal nama bini pun satu hal. Takut lagi. Belum Pak Imam juru nikah tanya bukan-bukan lagi kan. Ni belajar mana dulu? Oh, belajar ni. Oh, saya kenal. Ni mesti pandai ni. Oh, sudah takut kan nak ngafal lagi tu lagi. Kan? Macam-macam tuan. Takut kan? Nampak steady pakai sampin, seronok kan? Pakai bedak lebih kurang. Tapi dalam tu laju tu. Macam itulah tuan-tuan. Begitulah Allah Ta'ala dia campakkan rasa kegerunan musuh-musuhnya Nabi SAW ni 1 bulan sebelum perang. Dia rasa takut.
Sebab tu musuh-musuh Nabi SAW tentang dia, walaupun jumlah dia banyak, jumlah dia ramai, ya, jumlah dia banyak, jumlahnya ramai. Nabi SAW bersama dengan para sahabat, jumlahnya ada setengah-setengah tu 10,000. Lawan dengan ratusan ribu. Tapi musuh tu dia rasa takut. Wih, lain macam. Dia punya takut tu lain macam. Gerun. Walaupun diorang dengan pakai baju besi, semua siap dengan kuda, dengan semua sebagainya. Tapi rasa takut. Rasa kegerun. Itu kehebatan Nabi SAW yang tidak dibagi kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebelumnya, tak ada. Itu kehebatan aura Nabi SAW. Musuh-musuhnya dia rasa takut. Macam mana pun dia hebat pun, bila nak jumpa Nabi SAW, dia akan rasa takut. Itulah Nabi SAW tentang dia. Kan? Macam mana musuh pun, dia ada rasa takut. Tuan-tuan banyaklah cerita kan, macam mana tuan-tuan, macam mana bila Nabi SAW hijrah, macam mana dikejar dengan orang kan. Suraqah bin Nawfal, macam-macam lah tuan-tuan boleh dengar lah semua macam-macam cerita, semua rasa takut. Itu kelebihan dia. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bumi ini jadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka di mana saja seorang itu daripada umatku mendapati waktu solat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya. Umat Nabi SAW itu yang mulia, dia boleh mengerjakan solat dekat mana aja, kat bumi Allah Ta'ala. Dan di bumi Allah Ta'ala ni, dia tempatnya suci. Dia tak macam kaum-kaum yang terdahulu. Setengah kaum yang terdahulu, tuan-tuan mulia, kaum-kaum yang terdahulu, kaum-kaum Nabi yang terdahulu, kalau dia nak solat, kalau dia nak ibadah, dekat dewan je. Dekat padang je. Dia tak boleh tempat lain. Tempat ibadah dia je. Tak boleh tempat lain. Kita boleh. Dalam surau boleh, dalam masjid boleh, dekat padang boleh, dekat kebun boleh. Tak ada apa-apa. Selagi dia bersih, suci. Dan bumi Allah Ta'ala ini ialah suci, bersih untuk umat Nabi SAW. Suci. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita ni keluar, kita sembahyang maghrib. Keluar sembahyang maghrib, selipar tak ada, hilang. Sama ada selipar hilang atau kita terlupa bawa selipar siapa. Kita ni dah tua-tua, kadang-kadang buat selipar lain. Bila keluar, selipar ada, tapi kita ingat selipar kita hijau, kenapa jadi biru? Kita pun balik, tak pakai selipar. Jalan kaki, sampai rumah, kita naik rumah. Datang lagi, tak pakai selipar juga. Datang, tak pakai selipar, sampai ke sini, basuh kaki, kita sembahyang. Sah. Selagi kita yakin kita tak pijak najis. Maknanya bumi Allah Ta'ala ni tuan-tuan bersih, suci untuk umat Nabi SAW sahaja. Yang lain dulu tak boleh. Yang lain dulu dia ada cara dia sendiri. Kalau nak bersuci, dia ada cara dia. Mesti. Kita, tuan-tuan yang mulia, suatu kita tuan-tuan, kalau kita dapatkan air, kita boleh buat tayamum. Semua bersih. Cari air untuk mandi, untuk wuduk. Tak ada air. Jumpa debu, pasir dan sebagainya, kita boleh tayamum. Bersih. Umat-umat, kaum-kaum yang terdahulu tak ada. Nabi-nabi yang terdahulu tak ada macam ni. Melainkan Nabi SAW dan umat-umat Nabi SAW. Ini kelebihan umat. Satu kita nak solat, tuan-tuan dia tak ada bagi alasan. Kita nak sembahyang dekat mall, pusat membeli belah. Dekat tempat apa pun tuan-tuan dia, ada beberapa tempat yang kita dilarang untuk solat. Ya, tuan-tuan pun faham, tandas tak boleh nak solat. Ya, tempat buangan sampah tak boleh nak solat. Itu tempat kotor. Dan kita pun faham itu tempat kotor tak boleh nak solat. Tapi selain daripada itu, semua tak ada masalah. Boleh. Ya, tuan-tuan nak solat kat mana pun boleh, tak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang Nabi pun sebelum aku. Nabi SAW tuan-tuan dia bersama dengan sahabat dalam perang. Perang, menang, dapat ghanimah, rampasan perang. Untuk Nabi SAW ini, dibenarkan oleh Allah Ta'ala ini, diambil. Pergi perang, menang. Harta daripada musuh-musuh Islam yang kalah tadi, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW ni ghanimah yang dihalalkan. Boleh ambil.
Tak macam nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu tuan-tuan yang mulia, bila dia perang, menang, harta tu akan dikumpulkan dekat tengah padang, yang banyak, yang luas, Allah Ta'ala akan turunkan api sambar. Habis. Harta habis. Maknanya satu barang tak boleh ambil. Tapi Nabi SAW dalam peperangan, menang, harta ghanimah, rampasan perang, boleh diambil. Nabi-nabi yang dahulu tak boleh ambil. Tapi sahabat Nabi SAW walaupun begitu, dia tak macam kita. Ada rampasan perang, mereka menakluk Rom dan Parsi. Kan? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala dia menang lawan Rom Parsi, tuan-tuan beliau. Sehingga kan tuan-tuan beliau emas dan perak. Raja-raja Parsi, raja-raja Rom, tuan-tuan beliau bergunung, tuan-tuan beliau, emas dan perak. Sahabat satu pun tak nak ambil. Pergi masuk istana Raja Rom, Raja Parsi, kalah mereka, tuan-tuan beliau. Satu emas pun sahabat tak nak ambil. Intan, belian, satu pun diorang tak ambil. Lepas perang dia tinggal macam tu je. Yang nak ambil, yang tak nak ambil tak. Tak ada kesan pada mereka ni, tuan-tuan beliau. Bukan untuk kekayaan, bukan. Sebab apa? Sebab dia nak dapat redha Allah Ta'ala dalam perang. Kita lain. Kita booking. Kalau nak gaduh dengan orang, tengok, oh ni orang ni banyak pakai emas kan, gaduh dengan dia. Menang, kita ambil. Nak gaduh dengan dia, apa dia baju pun tak pakai, rugi. Kan? Menang pun tak dapat apa kan, kita pilih. Sahabat tak, semua orang. Hebatnya para sahabat. Hebatnya Nabi SAW. Yang mana tidak diberi oleh orang-orang yang lain. Tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain, melainkan diberikan oleh baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala menghalalkan harta rampasan perang kepada baginda Nabi SAW. Itu kelebihan. Mana kita dalam peperangan tuan-tuan beliau, dapat kita boleh ambil. Halal kan? Tak ada masalah curi-curi, tak ada. Tak ada kes curi ke tak curi, tak ada. Halal. Itu yang ketiga. Yang keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat. Nabi SAW dia satu-satunya Nabi sahaja yang diberikan hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita semua. Nabi-Nabi yang terdahulu tak. Nabi Adam AS bila di Yaumil Mahsyar, orang-orang datang berkumpul dalam keadaan macam mana? Dia nampak muka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sedang marah. Allah Ta'ala itu sangat marah di Yaumil Mahsyar. Lepas kiamat, dibangkitkan kita di Yaumil Mahsyar, Allah Ta'ala marah. Mana kita ni tuan-tuan, setiap kita akan dihisap. Akan ditanya berkenaan dengan kehidupan kita, amalan kebaikan, keburukan yang kita ada. Maka ramai orang dia cari Nabi Adam AS. Minta, ya Adam, kamu ialah bapa segala manusia, bagilah kami syafaat. Bagi syafaat. Recommendlah kami. Minta dengan Allah Ta'ala, ampunilah kami. Kami takut. Takut tuan-tuan. Tidak ada raja, melainkan raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pada masa itu akan membuat hukuman kepada kita. Kita ni tuan ya, bila kita ni ada satu perkara yang kita rasa kita memang buat silap, buat salah. Dan kita tahu pembesar tu dia akan jatuhkan hukuman kepada kita, kita biasanya nak cari kabel. Kan? Kabel, talian hayat, minta tolong orang. Macam kita lah tuan-tuan belia, kalau anak kita nak nikah, kan? Kita ni orang surau. Memang kita orang surau, tapi kita orang biasa je. Anak kita nak nikah. Biasanya kita panggil orang yang juru cakap tu, bukan orang macam kita juga. Kita biasa, yang tukang cakap biasa. Tak, biasanya kita panggil orang yang kabel. Bahasa kita cakap kabel lah. Biasanya orang panggil kalau datang merisik, nak meminang tu kita panggil ketua kampung. Yang paling pun imam surau, pengerusi surau. Sedap sikit dengar. Kan? Bila orang yang datang tanya nak merisik, nak meminang, ini siapa ya? Ini imam surau. Oh, imam. Masya Allah. Kan? Sedap sikit. Taklah tanya bukan-bukan. Imam ada kat situ. Ini siapa ya? Oh, kenalkan ini
Kami yang ni ialah pengurusi surau, ini ketua kampung. Wah, tengok lain macam. Kan? Takkan kita nak cakap orang datang ziarah rumah kita kan? Kita pun bagi kata-kata apa? Ucapan selamat datang. Ni saya kenalkan, ini dulu Mak Rempit, yang ni dulu curi durian saya. Ini yang curi basikal. Boleh? Tak ada. Kita mesti cakap yang ini ustaz kan. Kat kampung ni memang dia biasalah. Biasa macam tu kan. Oh. Yang belah sana nak cakap balik tak boleh. Ada mesti orang macam tu. Kita orang dulu kan dia berpantun. Kita nak datang, nak risik, nak minang, dia berbalas pantun. Kalau kat Melaka ke, dia ada pantun. Kena bawa orang yang pandai pantun. Tak pun petah pantun. Nak patahkan tu. Cakap. Takkan bawa orang yang menonong, tak tahu apa kan. Kan? Pulau Pandan jauh ke tanah. Kita tak reti apa. Ni apa mendatang cakap macam ni, kita tak faham. Tak boleh. Mesti yang cakap pun. Label. Dia punya kabel dia besar sikit. Macam itulah tuan-tuan di Yaumil Mahsyar. Orang-orang akan jumpa, manusia akan jumpa kepada Adam AS. Nabi Adam AS. Wahai Adam, kamu ialah bapa segala manusia. Tolonglah kami. Kan? Tolonglah kami. Adam beritahu, minta maaf. Kan? Aku sendiri pun tak tahu macam mana keadaan aku. Jumpalah Nabi-Nabi yang selepas aku. Jumpa Nabi Musa AS. Jumpa Nabi Ibrahim AS. Kan? Jumpa Nabi Isa AS. Mereka semua tak boleh tolong. Minta maaf kan. Aku tak boleh nak tolong. Kalau kau nak, satu Nabi. Muhammad SAW. Dia saja yang boleh bagi syafaat. Pada masa itu, di Yaumil Mahsyar, pada mahsyar, semasa Allah Ta'ala sedang akan buat keputusan tentang wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak ada orang lain melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, dia kenal umatku. Ta'ala umatku, kan? Ta'ala ummati, wahai umatku, mari sini, aku kenal engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan kenal umat dia. Dalam keadaan muka kita ni tuan dia ada cahaya kesan daripada wudu yang sempurna semasa hidup kita kat dunia. Kita ambil wudu, Nabi sallallahu akan kenal kita daripada kesan air sembahyang. Satu bila kita ambil sembahyang tuan-tuan, kita basuh muka kita tuan-tuan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi kita nur cahaya yang Nabi SAW ni akan kenal kita. Dia kenal. Kita ni kalau duduk kat Surau Haji Maksum ni dah biasa tuan-tuan dia, kita kenal ahli karyah kita. Bila orang dah buat kenduri, siapa nama? Mat. Mat pancing. Kenal. Walaupun pancing. Mat pancing kenal. Mat motor kenal. Mat RZ pun kenal. Tu mat apa? Mat retro. Kenal. Siapa? Sebab dia biasa kat surau. Tu mat kaya. Mat kaya. Bunyi sedap dah. Kaya tu dah okey dah. Mat kaya yang mana satu Alah yang kaya tu. Tak kenal lah. Kaya dia paling kaya lah. Tak kenal. Walaupun mat kaya. Kadang-kadang mat retro je. Basikal klasik. Mat apa? Mat basikal klasik. Sekarang ada lagi ke basikal klasik kat sini? Ada lagi? Ada lagi ke tuan-tuan? Surau ni ada basikal klasik kan? Ada lagi? Tak ada dah? Basikal ni tak ada ke? Orang yang naik basikal tak ada? Dah tak ada? Jarang-jarang keluar. Sebab tak ada event, tak ada jemputan. Ingat tu Masjid Nur Jannah buat karnival jemput basikal klasik. Wah, semua nampak muda je. Yang tua basikalnya je. Walaupun yang naik tu umur 60, tapi basikalnya nampak tua. Orangnya nampak muda, pakai dressing cantik, semua baju, semua bagai. Macam umur tahun 60-an, 70-an. Yang tua basikal, orang nampak muda. Bila duduk kat surau ni, nampak orangnya tua. Basikalnya sebab tak nampak. Terbalik. Kan, Masya Allah. Ya. Yang boleh beri syafaat ialah baginda Nabi SAW. Nabi-Nabi yang terdahulu, Allah Ta'ala tak benarkan bagi syafaat. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala sebab kita ialah Nabi, umat Nabi SAW yang akan dapat syafaat insyaAllah. Yang kelima, dahulu para Nabi diutus hanya kepada kaum yang sahaja, sedangkan aku Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia. Dulu Nabi Adam AS pada kaum dia je. Nabi Nuh AS, kaum Nabi Nuh AS. Kaum Nabi Musa AS. Kaum Nabi Ibrahim AS. Kan? Kaum Nabi Isa AS, Nabi Yakub AS, Nabi Yusuf AS.
Semua Nabi Zulkifli, Yahya, Zakaria, kan? Ilyas, Ilyasa, semua pada dia aja. Tapi Nabi SAW ni pada semua orang. Apa bangsa, apa warna kulit, mana negara pun, tempat apa pun dia tinggal, makan apa, cakap apa, agama apa pun dia tetap umat Nabi SAW. Walaupun dia bukan Islam, dia non-Muslim. Duduk kat Jepun, dekat Amerika, dekat Afrika, dekat hulu, dekat bandar, orang kaya, orang miskin. Dialah umat Nabi SAW. Umat Nabi SAW. Dia sahadah tentang dia dapat masuk Islam, dia dapat syafaat Nabi SAW. Contoh itu tanggungjawab kita semua itu tentang dia untuk sampaikan agama Allah Ta'ala ni kepada semua umat Nabi SAW. Ikut kata ikut, beriman tak beriman itu bukan kerja kita. Itu hidayah milik Allah SWT. Tapi kerja kita yang kita kena buat ialah kita kena sampaikan tentang kebenaran agama ini. Agama yang kita cintai, Nabi SAW yang kita sayang, kasih tentang dia, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimah iman nak sampaikan kepada semua orang. Siapa pun dia, warna kulit apa pun dia, tinggal kat mana pun dia, tanggungjawab saya dan tuan-tuan semua umat ini untuk sampaikan agama ini kepada mereka. Itulah tuan-tuan, ini kerja kita. Ini bukan kerja ustaz, alim ulama, ustazah, bukan. Ini kerja kita sebagai orang Islam. Dan siapa tuan-tuan yang dapat bawa satu orang yang sebelum ini bukan Islam, dia dapat masuk Islam, dapat mengucap kalimah syahadah, wajib syurga bagi dia. Untuk satu orang tu tuan-tuan. Satu. Kita hidup berapa lama? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berapa banyak orang yang kita Islamkan? Tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita kadang tak buat, tak sampaikan. Kita buat, tapi kita buat sendiri. Buat sendiri, ibadah sendiri. Itu paling minimum. Tapi kerja dia tuan-tuan, sunnah yang paling besar, dakwah. Bagi tahu orang. Ikut tak ikut, bukan kerja kita. Sampaikan tu yang beritahu. Sampaikan tuan-tuan dengan hikmah. Sampaikan dengan akhlak. Kita orang Islam ni nak sampaikan orang agama dengan akhlak. Dengan hikmah. Cakap dengan baik. Orang surau, orang tak surau, orang masjid, orang datang masjid. Cakap dengan hikmah. Orang suka dengan akhlak. Datang surau ni sejuk. Bukan apa sejuk. Bukan sebab airconnya sejuk. Bukan. Suka ahli karya. Ahli karya mesra alam. Bukan di belakang tabir saja makan kat belakang. Depan tabir makan sendiri-sendiri. Ini contoh aja tuan-tuan. Makan goreng bawa makan sekali. Kan? IJK tak IJK belakang tabir, sebelah tabir, selak tabir tak selak tabir sama. Aduh seronok. Seronok tak tuan-tuan? Seronok kan? Dah bunyi seronok dah bunyi maknanya dah isyak, dah seronok lah sebab dah habis dah kuliah insya-Allah. Ya, mudah-mudahan sedikit perkongsian saya dan tuan-tuan pada malam ini insya-Allah sedikit sebanyak beri kebaikan untuk diri saya dan diri tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita dapat amal sunnah Nabi sallallahu bersama dengan Maulid Nabi ataupun bulan Rabiul Awal. Wallahu alam. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggukan dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Wallahu